Ya, bulan Ramadan, bulan kerinduan, sama-sama kita cuba beroleh keberkahan dan juga keampunan di bulan Ramadan. Bersama dengan kita hari ini akan mengongsikan dan juga kita akan mengupas mengenai dengan Ramadan berkah penuh hikmah bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris, Ketua Unit Pengurusan Strategik dan Jamian Kualiti College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Bagaimana kita ni? Siapa tetamu kita, Umu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat insya-Allah. Macam mana dengan bis kita? Alhamdulillah, kami sehat-sehat seperti apa yang Ustaz lihat ceria saya buka kami pada hari ini. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit mukadimah sebelum memulakan wawancara kita ni nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia bersama dengan penyampai rampai pagi kita ni, yang mulia para penonton dan sekalian yang berada melihat rancangan rampai pagi dan di mana suara ini dapat didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin kurnianya juga, insya-Allah kita ni dengan rahmat dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini akan sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hitungan kita ni 4 hari lagi insya-Allah. Tapi masih lagi kita ni berpandukan kepada ru'yah hilal nak bulan dah. Yeah. Dan apapun juga bagi mengongsikan kita ni apa yang akan disampaikan pada pagi ini dengan Ramadan, bulan Ramadan berkah penuh hikmah ni, ia adalah merupakan satu anugerah dan juga kesempatan. Jadi anugerah dan kesempatan ini kepada kita ni semua. Banyak orang yang sebenarnya bercita-cita ingin sampai ke bulan Ramadan ini, akan tetapi atas takdir dan juga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala indah sampai. Mungkin ada yang sampai tapi ia dalam keadaan dah sihat. Mungkin ada yang sampai tapi ia dalam keadaan yang indah memberikan ia peluang untuk meneruskan ibadah berpuasa. Jadi kita ni yang sampai ni dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita ni punya sihat, dengan kita ni punya kekuatan, dengan kita ni punya fizikal dan juga sebagainya tu, kita ni ambillah kesempatan ni dengan kita ni berumur maka berumur hanya orang kata ni maka kita ni sudah tiba bulan Ramadan ni dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mintalah, mohonlah sama-sama kita ni umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini jangan kita ni cuai-cuaikan sesuai dengan namanya sebagai bulan ibadah, bulan Al-Quran dan juga bulan untuk kita ni mendapatkan pengampunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila bulan Ramadan tiba, maka dibukakanlah pintu-pintu syurga, pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Itu sebagai punya mukadimah. Jadi pastinya Yang Mulia Ustaz, Ramadan ini adalah rezeki dan anugerah buat kita ni. Jadi kita ni harapkan dalam masa 4 hari ini kita ni akan berjaya nanti melangkah ke bulan Ramadan dan juga di pengakhiran bulan Ramadan itu dalam keimanan yang masih lagi maksimal, insya-Allah. Kita ni istiqamah walaupun kita ni melangkah ke bulan-bulan yang lainnya dan untuk kehidupan kita ni yang seterusnya. Mengenai dengan topik kita ni, berkah hikmah, antara kata kunci kita ni pada hari ini. Jadi mungkin dapat kita ni kupas lagi maksud Ramadan berkah itu yang ianya merupakan penuh dengan hikmah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia penyampai untuk merespon kepada persoalan itu. Kita ni lihat bahawa dalam bulan Ramadan ini yang kita ni lihat hanyalah 2 perkara. Paginya adalah yang kita ni lakukan pada pagi itu, paginya kita ni lakukan yang namanya siam, dan yang pada malam hari itu kita ni lakukan yang namanya qiyam. Artinya berpuasa di pagi hari pada bulan Ramadan, dan pada malamnya tu kita ni mendirikan ataupun membangunkan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu disebutkan dengan qiyam. Jangan terbalik jangan terbalik, malam pulang kita ni berpuasa, paginya pulang kita ni Tapi sebenarnya itulah ia punya rukunnya. Dalam melakukan ibadah berpuasa ni, menjalani ibadah berpuasa ni itu saja. Pagi siam dan malamnya adalah qiyam. Dan apabila kita ni melihat siam itulah berpuasa
dengan segala peraturan dan juga syarat-syarat yang perlu yang telah pun diaturkan oleh syarak, yang mana kita ni menahan diri daripada lapar, makan dan minum serta rasa dahaga, dan juga perkara-perkara yang dilarang semasa berpuasa tu. Dan kemudian qiyam itu pula adalah kita ni menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan kita ni punya ibadah sembahyang tarawih berjemaah dengan witir, kemudian membaca Al-Quran, sembahyang tahajud, sembahyang malam dan sebagainya. Maka semua itulah. Jadi puasa di siang hari dan berbuka di malam hari itu ketika matahari terbenam, sepatutnya ia adalah satu keberkahan, ataupun yang kita ni hikmah. Kita ni bayangkan bermula daripada fajar sampailah terbenam matahari, kita ni menahan lapar daripada makan dan minum, kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi apabila kita ni berbuka ketika matahari terbenam itu, kita ni sepatutnya mengembalikan tenaga untuk kita ni meneruskan, bukan berhenti meneruskan amal ibadah di malam hari. Ingat tadi pagi siam dan malamnya adalah qiyam untuk membangunkan, menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan itu. Dan di sana sepatutnya keberkahan itu ada. Bila kita ni berbuka dengan makanan yang sedikit, kita ni pun dengan hikmah daripada makanan itu kita dapat mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam yang ada di bulan Ramadan itu. Tapi kalau sudah waktu terbenam matahari itu kita punya sungkai pun heavy, makanan pun bermacam, ataupun yang kita ni juadah ketika berbuka itu pun terlampau banyak dan menjadikan kita ni malas untuk beribadah, maka di sana tu kita ni akan menjumpai keberkahan ataupun hikmah di bulan Ramadan ini. Sepatutnya tu kalau sudah dari pagi sudah kita rutin kita ni biasa pagi dengan breakfast dan sebagainya, tiba di bulan Ramadan kita ni menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sepatutnya kita ni ambil manfaat itu dengannya kita ni memberikan sedikit sebanyak diri kita ni untuk mengejar keberkahan dan juga hikmah yang ada di bulan Ramadan itu. Itu hikmahnya, dengan makanan yang sedikit kita ni dapat meneruskan amal ibadah kita ni untuk mendirikan malam-malam di bulan Ramadan itu. Jadi apabila kita ni melihat perkara-perkara yang dinantikan dalam bulan Ramadan ini, banyak perkara-perkara yang berkah dan juga penuh hikmah. Suatu tahun bulan Ramadan ini disambut marhaban ya Ramadan, kemudian kita ni pun mengucapkan bila kita ni berjumpa dengan sesama kita ni Ramadan Karim, kemudian ia juga disebutkan syahrul azim, kemudian syahrul ibadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan bulan Ramadan ini dengan ada tujuan, dengan ada tujuan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi bila kita ni melihat bahawa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Al-Baqarah tadi itu, contoh macam kita ni sebenarnya menerima jemputan, menerima jemputan. Kita ni kan merasa happy ataupun bahagia bila jemputan itu disebutkan nama kita ni. Contoh ada yang Ummu, ada yang Hani. Kan tadi melihat yang kena jemput ataupun kena tulis nama kita ni. Jadi kalau ada nama kita ni, artinya dia tak kita ni kena jemput tu. Jadi kalau bila kita ni melihat daripada surah Al-Baqarah tu, ia punya sinonimnya Allah Subhanahu Wa Taala menjemput orang yang beriman untuk menjalani dan mendalami segala isi yang akan dikupas dalam bulan Ramadan itu. Maka di sana kata ni cari-cari keberkahan syahrul ibadah tadi, syahrul azim. Kemudian di sana tu kita ni mencari apa ibadah-ibadah kurikulum yang ada dalam bulan Ramadan itu, itulah yang akan kita ni tanai dan yang kita ni lakukan selama 29 hari berpuasa tu, insya-Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini sepastinya kita ni mau mencari apa yang punya keberkahan. Jangan sampai keberkahan itu hilang. Walaupun kita ni lama sudah kita ni berpuasa, mungkin kita ni ada di antara kita ni yang sudah 20-30 tahun sudah berpuasa ni, tapi apa keberkahannya, apa hikmahnya? Kita ni perlu introspeksi diri kita ni, muhasabah banyak-banyak Ramadan setiap tahun kita ni lalui, dan macam mana Ramadan itu kita ni jalani. Adakah kita ni menaikkan sembahyang tarawih dengan yang kata ni sesuai dengan arahan ataupun yang diselaraskan oleh para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i? Adakah kita menaikkannya dengan witir? Adakah kita menunaikan sembahyang fardu itu dengan yang kata ni sempurna? Kita ni sebenarnya melihat sebelum tiba Ramadan ini, kita ni lihat balik. Adakah sembahyang fardu kita ni sudah kita ni menunaikan di awal waktu? Bukan yang maksudnya di sana itu kita ni tunaikan dengan package. Kadang-kadang orang menaikkan sembahyang ni package. Zuhur
Sebelum habis asar, sebelum habis zuhur, dicampurnya dulu supaya dia balik-balik. Tapi sebenarnya keberkahan itu kalau tadi lihat, kalau tadi sembahyang di awal waktu, maka keberkahan waktu itu makin panjang. Itulah yang kan kita lihat. Itu sebabnya Ramadan tarbiyah dengan kita ni punya berkah dan juga hikmah, insya-Allah. Jadi yang menariknya sebentar tadi, yang lazim kita ni dengarkan adalah qiyam. Tetapi mungkin bagi kebanyakan penonton mungkin pertama kali mendengarkan siam ni, kadang-kadang orang memantapkan qiyamnya tetapi siamnya kurang. Dibanyakkan dengan tidur, tapi alasannya tidur kan ibadah. Jadi mungkin dapat diketahui lagi ni bagaimana memaksimalkan keberkahan Ramadan dan seterusnya tips menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita ni untuk kita ni memantapkan lagi tarbiyah kita ni. Yang jadi kita ingin mencapai Ramadan sebagai bulan tarbiyah yang berkah dan juga penuh hikmah. Mungkin dapat dikupas lebih lanjut ni. Baik, terima kasih Yang Mulia Penyampai. Jadi memang betul lah sebenarnya kenapa dikatakan tidur itu sebagai ibadah dalam bulan Ramadan. Cuma tak kalau kita ni lihat. Kalau kita ni tidur, ia dikatakan sebagai ibadah, maka tidur itu kita ni mendengar ataupun kita ni apa perkara-perkara yang merosakkan puasa kita ni, ataupun mengurangkan pahala itu, ataupun kita ni melihat perkara yang tentu-tentunya kita ni menjaga mata kita ni juga. Sebab seperti yang tadi maklum bahawa ibadah bulan Ramadan ini ia perkara-perkara yang dilarang ataupun yang kita ni perkara-perkara yang mengurangkan pahala kita di bulan Ramadan. Juga kemudian daripada tidur itu pun kita ni indah berkata-kata, menjaga lisan kita ni. Tapi tidur itu ibadah sesuailah dengan yang punya tu. Maksudnya tu jangan ketika waktu kan berbuka ataupun sungkai baru kita ni bangun di sana, maka kita ni akan rugi. Banyak perkara yang akan kita ni rugi di sana tu. Jadi itu sudah disebutkan jauh kenapa tidur itu ibadah, sebab kita ni menjaga semua perkara-perkara panca indera kita ni, perkara-perkara yang merosakkan ataupun yang mengurangkan pahala puasa tu. Tapi tidur itu hendaklah tidur yang kita ni jangan terlampau sudah dari pagi terbit fajar sampai matahari terbenam atau kita tidur, maka ibadahnya itu pun di sana tadi dapat melihatlah. Jadi kalau kita ni melihat kembali apa yang kita persoalkan tadi itu mengenai dengan sembahyang, mengenai dengan puasa tu, jadi kita ni lihat bahawa apa yang kita ni lihat dengan Ramadan ini sebenarnya orang yang dijemput pada ketika bulan Ramadan ini adalah orang yang beriman sahaja. Dan Ramadan ini kalau kita lihat apa hikmahnya dan apa dia punya keberkahan, ia sinonim dengan masjid. Masjid rindu kepada para jemaah yang kita ni ramai untuk mendirikan sembahyang sunat tarawih dan juga sembahyang sunat witir, kemudian qiyamul lail, membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran di masjid. Maka kita ni hidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu. Maka bila kita ni melihat dengan sembahyang sunat tarawih dan juga witir ni, jangan macam umbak. Jangan macam umbak kan bila datang basar dikumpulnya. Kemudian bila mengampas sudah surut sampai ke penghujung. 2-3 orang. Ini jangan semata. Jadi kita ni melihat Ramadan ni bahawa memenuhi ruang-ruang masjid yang ada di negara kita ni, alhamdulillah, menurut info 119 buah masjid di negara kita ni kita ni penuhi dalam bulan Ramadan itu, sebab Ramadan sinonim dengan masjid. Maka kita ni ambil keberkahan dan juga hikmah daripada kita ni menghadiri sembahyang sunat tarawih di masjid. Tapi jangan sembahyang sunat tarawih saja. Tarawih itu kan sunat. Walau bagaimanapun hadirkanlah diri untuk menunaikan sembahyang fardu berjemaah di masjid. Jadi inilah peluang kita ni sambilnya kita ni introspeksi diri kita ni bahawa Ramadan ini menterbiah ataupun mendidik kita ni. Jadi untuk sebagai tipsnya kita ni menghadiri ataupun kita ni bersemangat menjalani Ramadan kita ni dengan hadir ke masjid untuk kita ni membaca Al-Quran bersama dengan jemaah-jemaah yang lain. Kemudian di samping itu mungkin slot-slot yang ada di masjid itu diisikan dengan tazkirah dan juga kuliah dan juga sebagainya. Maka hadirkanlah seperti mana juga yang saya sampaikan tadi, siam dan juga qiyam itu tadi Kemudian disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang mana maksudnya barang siapa yang beribadah menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi inilah tipsnya. Itu sudah tu man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan juga kita ni mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah. Maka dirikanlah malam-malam sepanjang yang berada di bulan Ramadan itu untuk yang kita ni yang sampai ini, insya-Allah dengan izin Allah SWT, maka kita ni laluilah
setiap malam itu jangan dicuaikan, dan anilah kita ini mencari keberkah daripada sembahyang sunat tarawih yang kita lakukan, sembahyang sunat witir, kemudian membaca Al-Quran dan juga mendirikan sembahyang malam itu adalah antara tuntutan yang disebutkan dalam hadis yang tersebut. Jadi di sana tu dengan mengerjakan sembahyang tarawih, witir, tasbih, sembahyang fardu bersama dengan imam, bertadarus dengan para jemaah kita ni isikan jam malam-malam itu dengan kebaikan supaya ia berlalu dengan sia-sia. Jadi dengan semangat dan keazaman yang ada pada Allah SWT akan membantu kita ni. Kita ni kan melihat bahawa Allah SWT adalah yang Maha Pemurah, yang memberikan kita ni pahala dengan syarat. Kita ni perlu berusaha untuk meraihnya. Jadi bila kita ni melihat alhamdulillah negara kita ni banyak di masjid-masjid banyak disediakan naskah-naskah Al-Quran itu juga untuk kita ni membaca. Kalau kita ni masuk ke ruang masjid, kita ni kiri, di kanan dan sebagainya tu penuh dengan Al-Quran ni. Cuma soalannya, adakah kita ni singgah untuk membaca Al-Quran itu? Maka sayang sebenarnya bila disebutkan bahawa setiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu kalau kita baca, kita ni baca satu huruf itu sudah ada pahalanya. Maka kata ni sesuaikanlah dengan pahala-pahala itu membaca dan teruskan membaca. Jadi bukan sebenarnya waktu Ramadan ini saja kita ni khatam Al-Quran, akan tetapi inilah yang kita ni lazimkan. Kalau boleh setiap tahun itu, setiap bulan 12 tahun Qamariah ataupun tahun Masihiyah itu, maka kita ni akan isikan dengan pembacaan Al-Quran ini juga. Jadi inilah juga yang kita ni tipsnya juga, kita ni peluang kita ni untuk berdoa banyak-banyak. Maka berdoalah, doa apa saja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lazimkan juga yang kita ni doa-doa yang sentiasa dibaca. Macam sebelum tiba Ramadan, walaupun ia bukanlah tapi ia adalah satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah ke bulan Ramadan itu. Jadi maka bila sudah sampai, maka kita ni berdoa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walina wa jami'al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa artinya doa yang lazim ataupun doa apa saja, anda semestinya ia bahasa Arab, doa bahasa Melayu, yang penting kita tulus ataupun kita ni meminta benar-benar kepada Allah agar Allah memberikan kita ni apa yang kita ni hajati. Itulah konsep sebagai hamba sebenarnya. Jadi kita ni minta, banyakkan berdoa. Hamba yang daif ni ia akan sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakanlah kalau kita ni punya isteri, kalau kita ni punya anak-anak, kalau kita ni punya ibu bapa yang masih bersama kita ni, maka inilah peluang kita ni untuk mendoakan mereka. Ini lain bukan doa seorang anak yang soleh dan yang solehah mendoakan kedua ibu bapanya, maka mudah-mudahan Allah menerima doa kita ni dan kita ni punya cita-cita untuk berhimpun dengan keluarga kita ni di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tips untuk menjadikan Ramadan ini dengan penuh berkah dan juga hikmah. Di samping itu macam yang lain itu sentiasa disentuh juga dari segi kita ni punya berbuka ataupun penyungkaian kita ni, jangan membazir. Maksudnya di sana kalau sudah kita ni teringin ataupun ambillah sedikit juadah, sebab puasa ni 29 hari bukannya sehari. Jadi jangan kita ni berbuka tu dengan bermacam-macam juadah, simpan lagi untuk hari esok. Okey, jadi perkara tu dilarang. Kalau sudah berlakunya pembaziran, kalau sudah berlakunya perkara yang kita ni melanggar apa yang diaturkan oleh syarak, maka di sana tu kita ni akan dapat keberkahan dan kita ni akan tahu apa hikmah berpuasa. Sebab berpuasa tu juga mengajar kita ni apa rasanya bila orang yang tidak ada makanan. Apa rasanya bila ada orang yang mendapat kesusahan dari segi minuman dan juga dan sebagainya tu. Bila kita ni merenung juga ni hikmah ataupun yang kita ni minta keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni merenung juga nasib saudara-saudara kita ni yang berada di Palestin. Maka ini sesuailah bila kita ni kiriman doa kita ni, kiriman harta kita ni kepada saudara-saudara kita ni itu adalah menjadikan ataupun kita ni melihat kita ni mencari keberkahan dan juga hikmah daripada bulan Ramadan itu. Jadi dalam dunia ni bukan saja kita ni yang tinggal, tapi kita ni perlu juga memikirkan apa nasib saudara-saudara kita ni yang indah, yang kita ni sesuai ataupun kita ni yang indah sama dengan kita ni. Contoh kita ni mudah untuk mendapat makanan, tapi saudara-saudara kita ni yang dapat makanan macam mana? Maka di sana itulah kita ni rasa berlapar dan juga dahaga untuk kita ni melihat bahawa bulan Ramadan ini memberikan kita ni hikmah ataupun keberkahan. Macam mana rasanya lapar bila ada makanan, macam mana rasanya lapar bila kita ni ada minuman. Allahu a'lam. Mudah-mudahanlah dengan membanyakkan berdoa dan juga banyakkan beribadah itu kita ni sentiasa diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan juga hikmah, insya-Allah. Memang satu
penjelasan yang sangat padat disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi ya. Memang apa yang kita ni harapkan agar Ramadan kita ni diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang Ustaz katakan juga tadi, selain daripada kita ni menahan diri daripada kita ni lapar dan juga dahaga, kita ni menahan diri daripada minum dan makan, kita ni juga haruslah memaksimalkan amal ibadah kita ni di bulan Ramadan atut. Selain atut juga seperti yang Ustaz katakan tadi juga adalah kita ni menjaga panca indera kita ni. Sebab itulah kadang-kadang dikatakan tidur atut tidur ibadah. Tetapi kita ni harus memastikan kita ni sentiasa menjaga kewajipan kita ni sebagai umat Islam. Kewajipan kita ni sebelum bulan Ramadan dan seterusnya adalah pastinya sembahyang 5 waktu yang dikatakan juga tadi, jangan sembahyang package. Atau antara refleksi yang mungkin dapat kita ni tanyakan kepada diri sendiri, adakah yang diperkatakan ini adakah diri kita ni, dan bagaimana cara kita ni untuk memperbaiki diri kita ni sebagai umat Muslim. Apatah lagi di negara Brunei Darussalam ini juga kita ni bersyukur. Kita ni punya pelbagai kemudahan yang sentiasa mengingatkan kita ni, contohnya saja pada hari ini, akan bagaimana cara kita ni untuk menjadi seorang hamba Allah yang terbaik. Jadi kita ni berterima kasih juga atas kehadiran yang mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris pada hari ini, Ketua Unit Pengurusan Strategik dan Jaminan Kualiti College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, telah pun menghuraikan dan juga mengupas mengenai dengan slogan slogan persuratan ya jabatan kerajaan di negara Brunei Darussalam pada bulan ini, khasnya Ramadan berkah penuh hikmah. Jadi dapat kita ni dalami dan juga dapat kita ni cuba ambil iktibar dan ketengahkan di dalam kita ni mengerjakan amal ibadah sewaktu bulan Ramadan. Terima kasih yang mulia Ustaz, dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Insya-Allah, terima kasih.